Anda, apa khabar? Saya mendoakan semoga semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera sama ada para pelajar berada di kampus ataupun di rumah. Tahniah, para pelajar kini bergelar mahasiswa yang akan menjadi pelapis negara suatu hari nanti. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ketika saya bergelar mahasiswa satu waktu dulu, kehidupan di kampus amatlah seronok. Segala yang saya lalui menjadikan saya seorang yang berdikari seiring dengan waktu. Namun, percayalah, jika para pelajar bertanya kepada mana-mana individu yang berjaya, mereka pasti akan menempuh halangan dan cabaran yang harus diatasi dan diurus sebelum berjaya. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jika anda berada dalam keadaan tertekan, ia normal. Kerana, yang pertama, tekanan atau stres adalah keadaan sebenarnya yang boleh diurus. Yang kedua, elakkan para pelajar menyimpan perasaan yang terpendam terlalu lama. Yang ketiga, anda boleh berbual dengan sesiapa sahaja yang anda percaya, seperti pensyarah, rakan majlis perwakilan pelajar, jawatankuasa perwakilan kolej, sekretariat mahasiswa fakulti ataupun kaunselor. Terdapat beberapa jenis keadaan stres yang tidak diurus dengan baik yang boleh memberi kesan kepada kesihatan mental. Antaranya termasuklah kemurungan, keresahan melampau, serangan panik dan kecelaruan stres selepas sesuatu trauma. Ada juga simptom-simptom awal gangguan kesihatan mental yang perlu diketahui, umpamanya seperti gangguan tidur, tiada selera makan atau mempunyai selera makan berlebihan dalam tempoh tertentu, berdebar-debar secara tiba-tiba, lesu yang berpanjangan serta kerap menangis pada tempoh yang lama. Terdapat beberapa situasi yang mungkin menyebabkan tercetusnya tanda-tanda sedemikian. Sebagai contoh, ia boleh berlaku semasa proses penyesuaian diri dalam persekitaran yang baharu seperti tempat tinggal baharu, perubahan dalam rutin harian, rakan baharu dan kaedah pembelajaran baharu. Sekiranya anda mengalami beberapa simptom yang telah disebutkan sebentar tadi, anda sebenarnya boleh menyemak status kesihatan mental anda melalui beberapa kaedah. Antaranya adalah melalui penggunaan ujian atau saringan kesihatan mental dengan bantuan pihak profesional seperti kaunselor. Terdapat dua ujian yang boleh digunakan untuk memeriksa status kesihatan mental, iaitu ujian DAS dan SSKM 20. Kedua ujian ini boleh didapati di dalam sistem Counselling to You. Depression, Anxiety and Stress Scale DAS adalah satu ujian untuk mengukur tahap kemurungan, keresahan dan tekanan yang dihadapi oleh individu. DAS merupakan salah satu panduan untuk mengenal pasti simptom dan indikator awal dalam menentukan keperluan rawatan berkaitan kesihatan mental secara fisiologi. Terdapat 5 skor bagi ujian DAS iaitu normal, ringan, sederhana, teruk dan sangat teruk. Manakala SSKM 20 atau saringan status kesihatan mental 20 pula merupakan salah satu saringan untuk melihat tahap kesihatan mental individu. Terdapat 20 item bagi saringan ini. SSKM 20 perlulah dijawab berdasarkan pengalaman dan perasaan individu dalam tempoh 30 hari sebelumnya. Sudah tahu status kesihatan mental anda? Jika skor yang diperolehi adalah rendah dan sederhana, terdapat beberapa tips yang boleh membantu anda untuk menguruskan kesihatan mental anda dengan baik seperti: pertama, teknik pernafasan yang betul. 2. Teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. 3. Mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dan keempat, memahami keperluan hormon tertentu dalam tubuh badan yang berkait dengan kesihatan mental. Mari kita lihat tips-tips ini dengan lebih terperinci. Pernafasan juga memerlukan teknik yang betul agar ia dapat membantu menenangkan seseorang daripada ketidakselesaan. Antara teknik pernafasan yang baik adalah dengan menggunakan formula 4-7-8. 4 saat menarik nafas dengan dalam melalui hidung. 7 saat menahan nafas anda dan 8 saat menghembuskan nafas secara perlahan-lahan melalui mulut. Ketika menahan nafas, pastikan keadaan perut kelihatan mengembang. Ulang teknik ini beberapa kali dan lakukannya apabila diperlukan.
teknik grounding dapat membantu dalam menguruskan kesihatan mental anda dengan baik. Jadi, apakah sebenarnya teknik grounding? 5, 4, 3, 2 dan 1. Teknik grounding merupakan salah satu teknik untuk membantu meredakan tekanan, kebimbangan dan kemurungan. Teknik ini memerlukan seseorang menggunakan 5 panca indera utama tubuh badan untuk mengalihkan perhatian individu kepada sesuatu yang dapat memberikan kelegaan. Pertama, dengan menggunakan deria penglihatan, perhatikan dan kenal pasti 5 objek yang ada di sekeliling anda. Kedua, melalui deria sentuhan, rasakan 4 objek yang hampir dengan kedudukan anda. Ketiga, menggunakan deria pendengaran. Kenal pasti dan amati 3 bunyi yang dapat anda dengar ketika itu. Keempat pula, melalui deria bau. Cuba untuk kenal pasti 2 bau yang dapat anda hidu yang ada di sekeliling anda. Manakala yang kelima, dengan menggunakan deria rasa, rasai atau nikmati satu jenis makanan yang ada pada ketika itu. Jadi, teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 ini juga boleh digunakan pada bila-bila masa yang anda perlu mengikut kesesuaian. Mengamalkan gaya hidup sihat merupakan salah satu kaedah penting dalam memastikan tahap kesihatan mental seseorang berada dalam keadaan yang baik. Jom kita lihat gaya hidup sihat yang boleh kita amalkan. Pertama, latih diri anda untuk mendapatkan tidur yang cukup. Tidur yang ideal adalah tidur pada waktu malam selama 7 hingga 8 jam sehari. Kedua, amalkan pemakanan seimbang atau diet yang betul. Pastikan pemakanan anda mengandungi nutrisi yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh badan, kuantiti yang betul serta makan mengikut jadual. Dan jangan lupa senaman. Senaman ringkas seperti brisk walk, jogging dan beriadah bersama keluarga dapat membantu anda mengekalkan tahap kesihatan mental yang baik. Tahukah anda, terdapat beberapa hormon utama yang berkait rapat dengan tahap kesihatan mental seseorang. Antaranya termasuklah hormon serotonin, oksitosin, dopamin dan endorfin. Terdapat beberapa kesan sekiranya seseorang mengalami pengurangan dalam penghasilan hormon-hormon ini, sebagai contoh, kurang keyakinan diri, kurang bertenaga, mudah berasa bimbang dan mudah hilang fokus. Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan paras hormon yang berkaitan. Antaranya adalah seperti kerap bersenam, mendapatkan cahaya matahari pagi, sentiasa senyum dan ketawa, beramah mesra bersama orang di sekeliling, mendengarkan muzik atau bunyi yang menenangkan dan bermain dengan haiwan kesayangan. Walau bagaimanapun, jika skor untuk status kesihatan mental anda berada pada tahap yang teruk dan sangat teruk, anda perlulah mendapatkan bantuan daripada profesional. Anda disarankan untuk mendapatkan bantuan daripada profesional seperti kaunselor di kampus anda atau di fasiliti kesihatan berhampiran. Semoga tips-tips yang dikongsikan ini dapat memberikan manfaat dan diamalkan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk perkongsian ini. Kami mendoakan agar para pelajar sentiasa berjaya dan dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa, kami sentiasa ada walaupun hanya di dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio. Audio. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda tentang satu sistem yang dinamakan JobShop UiTM. Inilah main page JobShop UiTM. JobShop tu apa? JobShop ini merupakan sistem padanan kerja antara majikan dan pencari kerja. Sistem ini inisiatif Pusat Kerjaya dan Kaunseling dan dibangunkan oleh pihak infrastruktur UiTM. 3 sebab kenapa anda perlu mendaftarkan dan menggunakan sistem ini. Pertama, sistem ini membantu anda mendapatkan kerja, tengok iklan kerja serta internship dan menghubungkan anda dengan majikan. Kedua, anda boleh dapatkan syarikat untuk tujuan praktikal dan maklumat kerja kosong. Ketiga, membantu anda membina online resume. Wah, bestnya. Macam mana nak daftar? Macam ni. Okey, macam mana nak daftar di JobShop UiTM? Mestilah kena buka sistem kita di jobshop.uitm.edu.my. Setelah itu, boleh klik di sign up atau manage my folio. Dia akan membawa anda ke page login page. Boleh klik di create account untuk pengguna yang baru mendaftar. Selepas itu, masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan dan klik sign up. Sila buka email yang didaftarkan dan klik verify account untuk mengaktifkan akaun. Semak email di spam sekiranya tiada dalam inbox. Sekarang anda sudah ada akaun JobShop. Jap. Sebelum itu, pastikan maklumat di MyFolio di-update. Okey, ini adalah langkah untuk anda kemaskini MyFolio. Anda boleh klik di My Profile atau MyFolio. Ia akan membawa anda ke Manage MyFolio. Boleh klik di Manage MyFolio. Seterusnya, anda boleh kemaskini MyFolio di sini. Masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Seterusnya, kemaskini maklumat pengajar pendidikan sehingga yang tertinggi setakat ini dahulu. Work experience juga mohon untuk dikemaskini. Jangan lupa bila dan habis internship nanti, masukkan juga maklumat internship itu di work experience. Okey, seterusnya, untuk extra curriculum dan volunteer activities, kita sarankan untuk anda kemaskini secara berkala supaya tiada kes anda terlupa bila mahu membuat online resume. Seterusnya, untuk awards and achievement, mohon juga untuk kemaskini secara berkala.
Untuk computer skill juga kemaskini tahap penguasaan kemahiran komputer anda pada bila-bila masa. Anda perlu kemaskini penguasaan bahasa di language. Sekiranya anda rasa tahap penguasaan bahasa anda pada tahap memuaskan, jangan risau. Letak sahaja, semoga anda menjadi motivasi kepada diri untuk meningkatkan your level of proficiency. Seterusnya, untuk document collection, anda boleh masukkan link video resume anda punya artwork, final year project, competition yang anda masuk, event yang anda handle dan perkara-perkara yang berkaitan. Okey, seterusnya untuk reference, suka untuk kami ingatkan, mohon untuk minta izin dahulu daripada individu yang anda ingin dijadikan reference. Kebiasaannya, kita akan letak seorang reference daripada pensyarah kita dan seorang daripada pihak industri. Okey, itu sahaja. Dah siap dah anda punya MyFolio dan menjadi online resume. Tapi ingat, anda boleh mengemaskini MyFolio anda ini pada bila-bila masa. 3 sebab kenapa perlu update MyFolio. Pertama, wajib kepada pelajar diploma dan ijazah untuk tujuan pelaksanaan MyFolio daripada bahagian hal ehwal akademik. Kedua, anda boleh letakkan pautan video resume, video dan hasil kerja dalam MyFolio sebagai nilai tambah dalam resume untuk menarik bakal majikan. Ketiga, membina online resume untuk digunakan dalam permohonan praktikal dan memohon pekerjaan. So, joinlah aktiviti persatuan, sukan, volunteer, aktiviti college, program kaunseling dan kerjaya. Bila dah join tu, dapat sijil update semua aktiviti di MyFolio. Anda hanya perlu mendaftar sekali sahaja untuk menghasilkan online resume. Enjoy your student life. Ingat 3 perkara. Skill, knowledge, attitude. Bina skill seperti tingkatkan skill komunikasi, kepimpinan, perundingan dan lain-lain lagi. Join persatuan, join aktiviti, join program volunteer untuk bina soft skill. Bina attitude yang baik, disiplin, rajin, integriti dan sebagainya. Dapatkan knowledge di universiti. Knowledge dalam bidang pengajian dan luar bidang pengajian seperti IT, software, simple system coding dan lain-lain lagi. Daftarkan diri anda di Job Shop UiTM. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila layari dan hubungi kami. Pernahkah anda dengar tentang MyNext? MyNext merupakan sebuah profil kejaya dan suatu sistem yang disediakan secara percuma dalam talian oleh Talent Corporation Berhad untuk para pelajar dan graduan memahami kekuatan, kebolehan dan kemahiran diri yang berkaitan dengan perkembangan potensi dan kejaya. Antara objektif utama profil MyNext termasuklah memahami jenis personaliti dan minat kejaya, memahami kecenderungan diri berasaskan sumber motivasi diri, persepsi, cara membuat keputusan dan gaya kehidupan, mengukur kompetensi bahasa Inggeris, mengukur kemahiran asas IT, menyediakan e-resume sebagai persediaan awal secara berperingkat bermula tahun awal hingga tahun akhir pengajian sebelum memasuki alam pekerjaan. Jadi, apakah yang bakal dimanfaatkan daripada profil MyNext ini? Pertama, penyediaan profil secara menyeluruh. Kedua, memberi input kepada program intervensi kejaya. Ketiga, sumber data kepada maklumat pembangunan kejaya pelajar. Dan yang keempat, penyediaan data talent pool yang lebih komprehensif untuk diakses oleh pihak industri. Untuk pengetahuan pelajar, MyNext merupakan antara profil yang mudah untuk diakses dan digunakan oleh para pelajar dan graduan. Pelajar hanya perlu mendaftar di laman web profil MyNext seperti berikut. Untuk mendaftar, para pelajar boleh memilih untuk mendaftar menggunakan akaun Google Mail ataupun akaun Facebook. Sebaik sahaja mendaftar dan log masuk, para pelajar akan dapat melihat paparan atau dashboard MyNext yang mesra pengguna. Terdapat 8 menu utama yang perlu dilengkapkan, iaitu menu About Me, Catalyst Profiling, Career Exploration, Employability Factor, English Proficiency, Basic IT Skills, Curricular IT atau CV dan Internship.
Jadi, pelajar boleh melengkapkan profil MyNext hanya dengan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan pada setiap menu tersebut. Setelah itu, para pelajar boleh mendapatkan keputusan daripada profil yang telah dilengkapkan. Pelajar juga boleh memuat naik e-resume dan CV sekiranya diperlukan. Jangan lupa untuk mengemaskini profil MyNext anda setelah setahun. Pelajar sangat dialok-alokkan untuk berjumpa dengan kaunselor bagi mendapatkan panduan serta memahami pentaksiran dalam profil MyNext ini dengan lebih terperinci. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkenaan MyNext, pelajar juga boleh melayari laman web Talent Corporation Berhad atau menghubungi Pusat Kerjaya dan Kaunseling UiTM Shah Alam. Jadi, apa tunggu lagi? Jom daftar di MyNext sekarang.